Berikut paparan utama edisi Ahad 4 September. Bentuk pasukan pemantau Zika di sekolah. Kerja 6 jam sehari, sektor awam. KPWKM sedia kongsi kaedah. Pihak sekolah diarah menubuhkan pasukan pemantau bagi menangani kes Zika. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazil Khalid berkata pasukan itu akan melihat langkah pencegahan termasuk yang berkaitan aspek kebersihan dan menghapuskan pembiakan nyamuk di persekitaran sekolah. Usaha itu akan turut melibatkan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Pemantau maksudnya pasukan yang ditubuhkan di antara PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, guru besar di sekolah ataupun pengetua dengan kaitan dengan PIBG, Persatuan Ibu Bapa Guru. Mereka telah boleh menubuh task force lah di peringkat sekolah untuk melihat ataupun memantau perkembangan pada waktu ini. Beliau ditemui pemberita di Penampang, Sabah. Ya, sementara itu, 3 anggota keluarga penghidap pertama virus Zika di negara ini yang tinggal di Bandar Botanik Klang, Selangor bebas daripada jangkitan virus itu. Ia berdasarkan keputusan ujian darah ke atas mereka yang didapati negatif. Perkara itu disahkan Pengarah Kesihatan Majlis Perpandaran Klang MPK Azmi Muji. Keadaan masih stabil, tapi dia positif virus Zika. Masih stabil lah. Tapi untuk dia punya kontak person ataupun ahli-ahli keluarga dia, semuanya negatif. Mana tak ada virus Zika dalam badan dia. Katanya rakan-rakan mangsa yang pernah menemui wanita itu sekembalinya ke Malaysia juga akan diperiksa. Pemeriksaan dan pencegahan penyebaran Zika turut dilakukan di kawasan dan lokasi yang pernah dikunjungi mangsa. Beliau ditemui selepas menyertai gotong royong dan pemeriksaan dari rumah ke rumah sekitar Bandar Botanik. 822 unit kediaman diperiksa 20 anggota MPK dan Pejabat Kesihatan Daerah Klang. Hasilnya 15 tempat pembiakan nyamuk dikesan. Pengesahan kes kedua jangkitan Zika di Kota Kinabalu, Sabah menunjukkan bahawa virus itu sudah sedia wujud di negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam dalam satu catatan Facebook menegaskan lelaki berusia 61 tahun itu dijangkiti selepas digigit nyamuk yang membawa virus penyakit itu. Setakat ini katanya pihak kementerian tidak dapat memberi jawapan dari mana nyamuk itu datang. Menurut beliau, rekod menunjukkan lelaki itu tidak pernah pergi ke mana-mana negara yang mempunyai bilangan kes besar jangkitan virus berkenaan. Buat masa ini, pihak kementerian dalam proses untuk mengenal pasti pergerakan terakhir pesakit itu sejak beberapa minggu yang lalu. Juga akan mempergiatkan aktiviti vektor kawalan di kawasan yang terbabit. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Anifah Musa Aman mengarahkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan semua pihak berkuasa tempatan PBT melancarkan gotong royong besar-besaran. Juga meningkatkan langkah untuk memastikan kawasan di bawah pentadbiran mereka bebas daripada tempat pembiakan nyamuk. Beliau juga mahu PBT mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang degil untuk membersihkan kawasan persekitaran, terutamanya tapak pembinaan yang sering menjadi tempat pembiakan nyamuk. Wakil rakyat dan pemimpin masyarakat pula diminta peka dan lebih proaktif menjalankan kempen kesedaran mengenai penyakit berkaitan nyamuk dan menyertai gotong royong untuk memastikan kawasan bebas daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk. Semalam, seorang lelaki berumur 61 tahun menetap di Taman Publik Jaya Likas, Sabah disahkan sebagai jangkitan virus Zika tempatan pertama di negara ini. Pesakit kemudian disahkan meninggal dunia pukul 5.30 petang akibat komplikasi jantung.
Kes jangkitan virus Zika di Malaysia terus membimbangkan rakyat negara ini. Namun begitu, tahap kesedaran orang ramai tentang kepentingan kebersihan kawasan sekitar masih lagi rendah. Bagi saya, pasal virus Zika ni memang kalau ibu mengandung memang bahayalah kan. Kesedaran bagi kesedaran rakyat Malaysia ni, orang kata macam sepatutnya dari dulu diorang dah sedar dah benda ni. Macam saya sendirilah, bagi saya perlu bersihkan kawasan rumah saya apa semua kan. Termasuk jugalah rakyat Malaysia ni. Pada pendapat saya berkenaan dengan nyamuk Aedes ini, kesedaran masyarakat masih lagi tahap sederhana. Belum lagi tahap memuaskan, tapi belum lagi berada di tahap yang teruk, tapi berada di tahap yang memuaskan. Belum di tahap yang sederhana ini, maknanya ada masyarakat macam kejiranan, organisasi yang selalu buat gotong royong, membersihkan dan sebagainya. Juga ada juga dari kalangan pemilik rumah yang sentiasa memastikan rumahnya bersih dan sebagainya. Actually masih rendah, because kita pun memang risau sebab ramai mengandung banyak anak-anak kecil kan. Memang macam penyediaan tong sampah untuk extra places must be concern lah. Sebab kita orang tengok tak ada pun kurang tong sampah. Bagi saya tahu pasal Zika ni pun daripada newspaper, daripada surat khabar. Dengan orang keliling kita, saya pun memang tahu pasal Zika ni. Cuma kesedaran untuk membersihkan kawasan-kawasan kita sendiri kan, bekerjasama tu belum lagi saya nampak. Itu pun di kawasan saya juga macam tu. Setakat ini sebanyak 2 kes jangkitan virus Zika dikesan di Malaysia. Kes pertama di Selangor dan kedua di Sabah. Ini pula mengenai usaha membantu pemain golf kebangsaan Syaban Hussein yang hilang kaki kiri akibat kemalangan. Pertandingan golf amal, inisiatif yang diperkenal sendiri pemimpin nombor 1 negara, berjaya mengumpul kutipan RM500,000. Sumbangan dana tersebut disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Syaban. Pertandingan golf yang dikenali Syaban Hussein Golf Charity Pro-Am merupakan cetusan idea Perdana Menteri sendiri semasa menziarahi Syaban di Hospital Kuala Lumpur HKL pada April lalu. Beliau berharap sumbangan itu bukan saja dapat mengurangkan beban ditanggung pemain golf itu, tetapi juga menjadi langkah permulaan untuk Syaban membuka akademi golf bagi meneruskan mata pencarian. In my Ambang Merdeka speech the other evening that we want to create more moments of unity, that irrespective of race, irrespective of religion, irrespective of culture, when someone is in need, all Malaysians must come to the fore to contribute and to help. This is an example of how all Malaysians are together to help Saudara Syaban Hussein to get started in his new life. Syaban 36 tahun terpaksa dipotong kaki kirinya dan tidak dapat menggunakan tangan kirinya buat sementara waktu selepas motosikal yang ditunggangnya terbabas berhampiran susul keluar rawang arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan pada 31 Mac lalu. Kemalangan itu telah menjejaskan mata pencariannya selaku pemain golf profesional apabila tidak dapat beraksi dalam kejohanan golf dalam dan luar negara. Syaban ialah pemenang kedua siri Jelajah Asia di kejohanan terbuka Kemboja pada 2009 selain telah 3 kali menyertai siri Jelajah PGA ASCIMB Classic pada 2010 sehingga 2012. Pada 2001 beliau bersama Ariel Rizman Zari, S. Siva Chandran dan Sahau Saidin turut memenangi pingat emas Sukan C. Perdana Menteri hari ini melancarkan projek Taman Tugu dalam usaha memelihara, mengaktifkan dan menghubungkan taman hutan seluas 26.7 hektar di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Tanah bernilai RM2.1 bilion itu dimajukan bagi mengangkat ibu kota di persada dunia dalam menjana semula kawasan hutan sekunder sekitar Tugu Negara.
Menurut Perdana Menteri, ini merupakan gambaran bandar global yang dilihat dapat mewujudkan Taman Tropika Rimba di tengah-tengah bandar. Ini semua gambaran a global city. Dan salah satu daripada ciri global city ialah bahawa masyarakat dalam sesebuah bandaraya yang bertaraf dunia ini menuntut kepada kemudahan riadah, kemudahan green lung. Sebab itulah bila bandaraya London Hyde Park sinonim dengan London. Central Park sinonim dengan New York. Jadi saya ingin bila satu hari nanti Taman Tugu ini sinonim dengan Kuala Lumpur yang bertaraf global city. Taman Tugu akan menawarkan persekitaran rekreasi dan pembelajaran untuk para pengunjung. Juga kemudahan pembelajaran dan pendidikan yang fasa pertamanya dijangka siap pada pertengahan 2018. Sebanyak 1,000 pokok akan dipulihara dan 5,000 batang pokok hutan hujan tempatan akan ditanam. UMNO Selangor perlu merancang persiapan lebih rapi menghadapi pilihan raya umum akan datang jika mahu merampas semula negeri itu daripada Pakatan Pembangkang. Persediaan itu bukan hanya mengambil kira kepentingan pengundi Melayu sahaja, malah pengundi bukan Melayu juga perlu diutamakan. Jelas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Parti Komponen Barisan Nasional BN turut memainkan peranan sama penting untuk menggerakkan usaha dan komitmen membantu kaum bukan bumi putera seperti yang dilakukan UMNO dalam membantu kaum Melayu. Justru beliau mahu MCA dan MIC membuka bilik gerakan dalam usaha membantu kaum Cina dan India di Selangor. Bagi bantuan pada orang Cina dengan orang India juga. Ramai orang Cina dan India pun susah juga. Bukan orang Melayu susah saja. Saya minta kawan-kawan dan rakyat, tolong orang Cina, tolong orang India, tolong apa pun bangsa yang susah. Saya lihat ada perubahan yang telah ada. Perubahan untuk membantu dan menolong serta mendukung BN dah ada di mana-mana. Tak mustahil kita rampas mula Selangor ni di bawah Barisan Nasional. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Subang di Kelab Rahman Putra Subang. Hadis sama Ketua Perhubungan UMNO Negeri Selangor Tan Sri Noh Umar dan Ketua UMNO bahagian Subang Datuk Zain Ismail. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedia memberi kerjasama dan maklumat kepada pihak yang melakukan kajian berkenaan cadangan waktu bekerja kaki tangan awam yang dipendekkan kepada 6 jam sehari berbanding 8 jam sekarang. Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata kementerian itu telah melaksanakan usaha berkenaan menerusi program aturan kerja fleksibel atau keseimbangan hidup bekerja sejak 2 tahun lepas dan ia memberi kesan positif kepada kualiti perkhidmatan dan produktiviti kaki tangannya. Beliau berkata menerusi program itu, kaki tangan diberikan 3 pilihan untuk mengikut kesesuaian, iaitu pertama, bekerja dari rumah, kedua, masa fleksibel dan ketiga, minggu kerja yang mampat. Katanya usaha itu turut membolehkan mereka mempunyai masa berkualiti bersama keluarga tanpa menjejaskan produktiviti. Ada pula jenis kerja seperti apa Tan Sri KSN kata memang dibuat di rumah. Tak perlu berada di pejabat pun. Sebab sekarang ni dengan teknologi dan sebagainya, sebab run datang, outcome dapat. Jadi di mana kita bekerja asalkan outcome tu ada. Seperti contoh, saya selalu bawa contoh ini sebab mudah. Translate buku. Bila membuat translation buku, tak perlu di pejabat dia. You di rumah pun boleh translate buku atau di mana-mana. Tapi kalau kita kata dalam 1 bulan, you mesti translate 3 buku, katalah sebagai contoh. Jadi that is the outcome.
Jadi bagi saya di mana-mana, sebab sekarang ni dah ada Skype, dah ada video conferencing, jadi kita boleh sentiasa berurus dengan supervisor kita. Kita sentiasa memberi pelaporan dengan supervisor. Terdahulu beliau menyempurnakan penutup program Jom Sihat Perwani, anjuran Pejabat Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Perwani Negeri Melaka di Kolej Universiti Islam Melaka. Dalam pada itu, Rohani berkata pihaknya menyeru semua pihak untuk sentiasa berjaga-jaga dan peka terhadap isu kesihatan, terutamanya berkaitan virus Zika yang kini mula menular di negara ini. Di Kedah, penjak awam yang ditemui menyambut baik cadangan kerajaan untuk mengkaji waktu bekerja penjak awam dari 8 jam kepada 6 jam. Menurut mereka, selain tidak terbeban dengan tugas kerja yang banyak, masa yang terluang dapat dimanfaatkan bersama keluarga dan anak-anak selepas pulang dari kerja. Jelas mereka lagi penjawat awam yang bertugas di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Selangor dan Johor Bahru lebih merasai bebanan terutama ketika pulang dari kerja. Mereka terpaksa menempuhi jalan yang sesak setiap hari dan tiba di rumah agak lewat dan hanya mempunyai sedikit masa bersama anak-anak. Kita ada memberi ruang untuk keluarga. Tugasan macam saya ni 8 jam ni terlalu padat lah. Jadi kalau 6 jam tu kita ada ruang untuk dengan keluarga kita. Ia memberi satu manfaat kepada keluarga, sedangkan isteri boleh ada masa untuk memasak bagi anak-anak dan suami, dan sangat bermanfaat bagi semua kaki tangan awam lah. Saya rasa masa untuk kita bersama keluarga ni ada lebih sikit. Jadi saya rasa saya setujulah. Malah ada di antara mereka tidak sempat langsung bersama keluarga, ekoran terpaksa pergi kerja pada awal pagi ketika anak-anak masih tidur dan pulang lewat ketika anak-anak sudah pun tidur. Tinjauan kru RTM di sekitar Johor Bahru pula mendapati rata-rata kaki tangan awam berpendapat pengurangan jumlah jam bekerja daripada 8 kepada 6 jam mampu meningkatkan produktiviti kerja. Selain memberi peluang kepada kaki tangan awam meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga. Berkenaan dengan kerja 6 jam bagi kaki tangan awam, pada pandangan saya dah satu cadangan yang baiklah untuk lebih lagi yang telah berumah tangga, jadi dapat bersama dengan keluarga lah. Jadi masa tu boleh digunakan sebaik mungkin bersama keluarga lah. Okey, 6 jam bekerja, setujulah. Jadi macam kami yang suri rumah ni, yang ada masih anda berkahwin, so boleh ambil masa, luangkan masa dengan anak-anak, boleh uruskan rumah tangga semua. So memang setuju jugalah. Saya setujulah dengan cadangan untuk waktu bekerja selama 6 jam je. Sebab bila kita kerja 8 jam ni, dapat jumpa family pun tak lama, sekejap. Jumpa anak-anak pun diorang dah balik dah letih kan, dah penat kan. So di samping tu saya setujulah dengan cadangan untuk waktu bekerja selama 6 jam je. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedang menjalankan kajian terhadap prosedur operasi standard SOP ketika mengadakan operasi sekatan jalan raya bagi mengelakkan berlaku kesesakan lalu lintas pada masa depan. Ketua Pengarahnya Datuk Nazri Sirun berkata kajian telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan keputusan berhubung perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Langkah itu berikutan SOP sedia ada sering mendapat rungutan pengguna jalan raya. JPJ sedar pengguna jalan raya membuat perbandingan mengenai kaedah yang diguna pakai di negara maju yang membuka 4 lorong berbanding 1 lorong oleh JPJ ketika ini. Kaedah pembukaan 1 lorong dilakukan atas faktor keselamatan serta bagi membolehkan pemeriksaan dilakukan dengan lebih teliti. Kalau kita tak buat 4 lane terus pada akan datang, kemungkinan di segi keselamatan saya akan tingkatkanlah. Dulu sebab 1 lane kita takut jalan raya yang sibuk, nanti kita punya anggota tidak selamatlah. Kali ini kemungkinan saya akan kaji, saya dah arahkan pengarah kuasa saya untuk mengkaji model yang terbaiklah untuk kita murahkan kesesakan di jalan di masa buat operasi ini.
Beliau menghadiri majlis penutup program 1 Komuniti 1 JPJ Parlimen Kepala Batas yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Luar Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Dalam perkembangan lain, Datuk Nazri menjelaskan JPJ akan melakukan program kesedaran memiliki lesen memandu dengan lebih agresif kepada 1.2 juta rakyat yang layak. Sejak program 1 Komuniti 1 JPJ dilancarkan pada 2011, seramai 96,000 berjaya mendapatkan lesen. Pencarian bakat baharu dalam bidang nyanyian lagu klasik dan malasegar kian sampai ke penghujungnya. 6 peserta Anas, Tika, Firdaus, Eda, Faizal dan Syahrin bakal berentap dalam Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 yang akan disiarkan tepat jam 9 malam di TV2. Ya, untuk melihat persiapan akhir mereka, kita terus sahaja bersama Faris Izzat Syahrudin yang kini berada di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Silakan Faris. Ya, terima kasih. Pastinya debaran kini semakin dirasai apabila kurang 1 jam lagi kita akan menuju ke Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 di mana kita akan menyaksikan 6 finalis akan berentap di pentas final pada malam ini. Dan pastinya pada ketika ini di Auditorium Perdana Angkasa Puri ini dapat saya katakan orang ramai telah pun mula mengisi segenap ruangan di dalam auditorium ini, dan pastinya kru penerbitan untuk Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 sedang sibuk dengan persiapan akhir mereka, di mana ketika ini juga dapat kita saksikan para pemuzik yang akan mengiringi para finalis kita untuk malam ini, iaitu dari Combo RTM turut sedang menjalankan pemeriksaan bunyi. Dan pastinya sedikit informasi ingin saya kongsikan mengenai Bintang Klasik Kasih 2016 ini. Sebenarnya telah pun mendapat sambutan yang amat menggalakkan apabila lebih 3,000 orang peserta dari seluruh negara datang untuk sesi uji bakat yang telah pun diadakan pada April dan juga Mei yang lepas. Dan daripada jumlah itu, mereka telah pun ditapis, disaring sehinggalah untuk ke peringkat saringan yang pertama apabila 300 peserta saja yang dipilih, dan seterusnya disaring lagi untuk saringan kedua yang telah disiarkan di TV2 sehinggalah minggu lepas separuh akhirnya. Dan untuk malam ini menuju ke Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016, tinggal 6 saja finalis yang akan berentap, iaitu Anas, Tika, Firdaus, Ida, Faizal dan juga Syazrin. Dan pastinya untuk mengulas lebih lanjut mengenai Kemuncak Bintang Klasik Kasih 2016 ini bersama dengan saya ialah orang kuatnya, iaitu Encik Zainal Abidin Abdul Rahman selaku penerbit eksekutif Radio Klasik. Baik Encik Zainal, mungkin boleh kongsikan debarannya untuk malam ini bagaimana Encik Zainal? Sebagai penerbit dan semestinya saya merasa satu debaran yang amat kuat. Apatah lagi saya menyangkakan sambutan daripada penonton-penonton khasnya yang hadir pada malam ini ke Auditorium Perdana ini. Dan lagi pula saya ingin melihat jauh mana kebolehan para peserta muda kita, untuk menyanyikan lagu-lagu retro, lagu-lagu 50-an, 60-an, 70-an dan 80-an. Jadi itu menjadi debaran kepada saya, apakah selama ini tenaga ataupun usaha yang dijalankan oleh Radio Klasik membuahkan hasil ataupun hanya sekadar nyanyian saja. Okey, dan untuk pertandingan Bintang Klasik Kasih 2016 ini, finalis untuk malam ini kabarnya terdiri daripada golongan belia yang usianya dalam lingkungan 20 tahun hingga 35 tahun. Mungkin cabaran yang dihadapi oleh pihak penerbitan sendiri untuk memilih golongan belia ini dan juga melatih mereka sehingga sampai ke malam kemuncak pada malam ini. Ya, sebenarnya ia satu yang sukar bagi kami untuk melatih mereka, kerana mereka sendiri tidak kenal penyanyi-penyanyi yang mana lagu-lagu penyanyi itu akan mereka nyanyikan. Tetapi alhamdulillah berkat ketekunan dan kesungguhan warga kerja Radio Klasik dibantu oleh rakan-rakan dari rentak 50 Combo RTM, jadi kami mampu untuk melatih mereka. Untuk pengetahuan semua, peserta yang paling muda sekali berusia 21 tahun, manakala yang paling tua pada malam ini yang paling berusia 35 tahun. Okey, dan juga ada juga kabar yang saya dengar para peserta ataupun pemenang untuk malam ini akan dibawa ke satu peringkat pertandingan lagu klasik peringkat antarabangsa. Betul Encik Zainal? Ya, memang pemenang akan dibawa ke pertandingan Bintang Radio ASEAN. Untuk tahun ini akan diadakan di Indonesia pada bulan November nanti. Jadi pemenang akan ke sana, dan sebenarnya setiap kali Radio Klasik menghantar wakil, kebanyakannya semuanya menjadi juara.
Okey, baiklah. Itu dia sedikit sebanyak yang dapat kami bawakan perkongsian daripada Encik Zainal Abidin Abdul Rahman selaku penerbit eksekutif radio klasik. Orang kuat yang menjayakan bintang klasik Kasih 2016 hinggalah ke kemuncaknya pada malam ini. Dan pada malam ini kelainan yang ditampilkan ialah mereka ke-6 finalis akan mempersembahkan nyanyian solo dan juga akan bergandingan berduet bersama dengan artis-artis sekenal tanah air, antaranya Zehra Zamri, Rizal Ahmad Asmidar, Nasir Wahab, Salwa Abdul Rahman dan juga Salib. Dan pastinya untuk pemarkahan pula, mereka ini akan diadili, akan dijuri oleh sepenuhnya juri profesional. Jadi untuk malam ini, siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara bintang klasik Kasih 2016? Semuanya akan terjawab bermula tepat pada pukul 9 malam ini dari Auditorium Perdana Angkasa Puri dan dipancarkan terus di saluran TV2. Jadi saya kira itu sahaja dulu yang dapat saya kongsikan kepada anda kemeriahan debaran untuk kemuncak bintang klasik Kasih 2016. Dan saya kembalikan semula kepada rakan penyampai di Studio 3. Silakan. Faris, terima kasih. Debarannya di TV2 9 malam ini. Ya. Kita teruskan dengan laporan berikut. Polis Diraja Malaysia PDRM dan Polis Filipina bakal menandatangani perjanjian dalam masa terdekat dalam usaha kedua-dua pihak membantras jenayah rentas sempadan. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad, ia sebagai usaha mempertingkatkan hubungan di antara kedua-dua pasukan selain bertukar kepakaran. Jelas Datuk Nur Jazlan lagi, kerjasama erat perlu dilakukan bagi menjamin keselamatan khususnya di sempadan laut kedua-dua negara. Antara yang bakal terkandung dalam perjanjian itu termasuk pertukaran maklumat risikan. Pihaknya juga menyambut baik sikap keterbukaan dan proaktif kerajaan Filipina untuk mengekang aktiviti keganasan kumpulan militan seperti Abu Sayyaf. Dalam masa yang sama, perkembangan terbaru ini dapat membantu kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah ESKOM mempertingkatkan lagi kawalan di Timur Sabah. Tapi apabila kerajaan Filipina sekarang ini lebih proaktif dalam usaha untuk nak membentras kegiatan jenayah oleh kumpulan-kumpulan seperti Abu Sayyaf ini, dan juga meningkatkan lagi kawalan di sempadan air Filipina dengan Malaysia, ini merupakan satu langkah yang baik juga. Katanya masalah sebelum ini ialah apabila perbatasan di laut di sebelah Filipina tidak dikawal selia oleh kerajaannya kerana Malaysia menghormati sempadan antarabangsa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan taklimat keusahawanan Sekretariat Khas untuk memperkasakan usahawan India, SID. Sementara itu, rakyat Malaysia yang berhasrat berkunjung ke Filipina, khususnya Davao City, dinasihatkan berhubung dengan Wisma Putra atau Kedutaan Malaysia di Manila bagi mendapatkan maklumat terkini. Ia susulan insiden letupan di Roxas Street di bandar berkenaan. Timbalan Menteri Luar Datuk Seri Rizal Marikan berkata Wisma Putra tetap mengambil langkah berjaga-jaga atas faktor keselamatan walaupun setakat ini tiada rakyat Malaysia yang terbabit dengan insiden tersebut. Jelasnya kejadian itu amat mengejutkan kerana Davao merupakan kawasan pelancongan yang menjadi tumpuan masyarakat dunia. Untuk itu, Konsulat Jeneral Malaysia di Davao akan terus memantau situasi yang berlaku. Kita tidak boleh meletakkan semua tempat yang dianggap paling selamat sekarang sebagai tempat yang boleh dikatakan for granted. It will never happen. Ini bukti. Davao adalah the safest city in Philippines. Sebab itulah Kementerian Luar kita akan sentiasa memberi ingatan-ingatan kepada mereka yang berhasrat untuk membuat kunjungan ke negara tersebut agar dapat berhubung dengan hotline Wisma Putra. I think you guys have already hotline, dan juga berhubung dengan Kedutaan Malaysia di Manila. Letupan yang berlaku kira-kira jam 10.20 malam di kawasan Pasar Malam itu menyebabkan 14 orang terkorban dan 24 yang lain cedera. Lokasi insiden terletak tidak jauh dari kediaman Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Datuk Seri Rizal yang juga anggota Parlimen Kepala Batas bercakap pada sidang media selepas menghadiri majlis penutup program Satu Komuniti Satu JPJ di Parlimen Kepala Batas.
Usaha Malaysia dalam menjaga keselamatan dan keamanan termasuk di luar negara menerima pengiktirafan apabila dijemput menghadiri mesyuarat Menteri Pertahanan Pasukan Pengaman PBB di London. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang mewakili negara ke mesyuarat itu berkata Malaysia dijemput kerana kejayaannya menjayakan misi pengaman di negara bergolak termasuk di Lebanon pada masa kini yang mendapat penghargaan antarabangsa. Mesyuarat itu adalah lanjutan daripada sidang kemuncak pasukan pengaman PBB di New York, Amerika Syarikat. Pengiktirafan dunia dalam konteks keselamatan dan pertahanan negara kita ni memang diiktiraf. Saya lihat sendiri semasa saya mempengusikan ADMM, ASEAN Defence Ministers Meeting, dan kali ini the Peacekeeping Defence Minister Meeting ni kita dijemput khas kerana ramai anggota kita yang membantu dalam peacekeeping forces around the world, khususnya di Lebanon hari ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bentong Pahang. Pada waktu itu katanya Perdana Menteri mengumumkan 100 pegawai dan anggota PDRM ditugaskan bersama United Nations Police, manakala 280 orang lagi digerakkan dalam 2 pasukan. Beliau berkata pihaknya juga sudah bersedia untuk pemeriksaan dan penilaian oleh Sekretariat Unit Operasi Pasukan Pengaman PBB. Pada masa ini kira-kira 900 pegawai dan anggota ATM berkhidmat di 8 misi pengaman PBB di seluruh dunia. Majoriti daripadanya bertugas di Lebanon. 7 penjenayah bertopeng disyaki warga asing memecah masuk sebuah pasaraya di Kuala Nerus, Terengganu dan memecahkan mesin ATM dan 3 peti wang tunai membabitkan kerugian 1.14 juta ringgit. Kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 2.15 pagi tadi. Dan 4 pegawai keselamatan yang sedang bertugas turut diikat penjenayah. Ketika kejadian, 4 pengawal keselamatan sedang bertugas sebelum salah seorang daripadanya menyedari kehadiran kumpulan penjenayah ketika membuat rondaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Assistant Commissioner Wan Abdul Aziz Wan Hamzah berkata, salah seorang pengawal keselamatan itu menyedari kehadiran kumpulan penjenayah berkenaan sebelum mereka diikat dan diletakkan dalam sebuah stor berhampiran. Beliau berkata 5 daripadanya masuk ke dalam pasaraya dan memecahkan 2 mesin ATM menggunakan gas osar asetilin dan 3 peti tunai menggunakan mesin pemotong. Mereka juga menggunakan tukul besi dan kuku kambing. Suspek dipercayai bersenjatakan parang dan sepucuk pistol. Kesemua suspek beredar meninggalkan lokasi kira-kira pukul 6.30 pagi dengan melarikan wang tunai dianggarkan bernilai 1.14 juta ringgit. Daripada siasatan awal, kita percayalah penjenayah ini merupakan sama ada bangsa Kemboja ataupun Vietnam. Dan melihat kepada cara mereka bertindak tu, saya percaya mereka ini pro lah, biasa bekerja. Menggunakan peralatan grinder dan dipercayailah juga menggunakan peralatan oksi. Siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Kesiasaan kerana melakukan rompakan bersenjata. Polis Kelantan sedang bekerjasama dengan Polis Selatan Thailand bagi merungkai kes penemuan mayat seorang lelaki di Pangkalan Haram Pisau Rauk, Tumpat malam semalam. Mayat mangsa yang dipercayai dibunuh di negara jiran menggunakan pistol angin dihantar ke Hospital Kelaboran Tumpat setelah ditemui di kawasan Pangkalan Haram tersebut. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, siasatan dibuat dari segala aspek bagi mengetahui motif pembunuhan. Mangsa dikenali Muhammad Rezwan Muhammad, 27 tahun, yang memiliki 2 rekod jenayah, dipercayai dihantar sekumpulan 3 lelaki pada pukul 11 malam ke bilik forensik hospital berkenaan. Beliau berkata mangsa mengalami kecederaan di kepala dan tangan dipercayai ditembak jarak dekat. Sebutir peluru dipercayai menembusi belakang kepala mangsa, manakala tangan kanannya mengalami kecederaan parah. Satu mayat telah dihantar oleh adik kepada mangsa
berkenaan ke hospital. Dan kita kesan kalau mengikut percakapan awal menyatakan bahawa mangsa meninggal di selatan Thailand, ya, di negara jiran kita. Tetapi mayat itu katanya telah ditemukan di pengkalan Pisau Raut. Katanya siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Beliau ditemui ketika majlis penyampaian cek berjumlah RM6,950 sumbangan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kelantan MCPF kepada seorang kanak-kanak berusia 5 tahun, Nur Irisha Maisara Marzuki, yang mempunyai penyakit saraf dan masalah kencing. Polis daerah Mersing memberkas 3 lelaki yang menceroboh tanah milik Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di Jemal Luang semalam. Kesemua tangkapan dipercayai berhubung aktiviti mendulang emas secara haram di kawasan berkenaan. Selain tangkapan 3 individu berumur 29 hingga 36 tahun itu, polis turut merampas peralatan seperti pam air, cangkul, penyodok, kuali dan baldi. Ya, Ketua Polis Johor Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad melalui kenyataan medianya berkata kesemua tangkapan direman mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Beliau menasihatkan orang ramai agar tidak menjalankan aktiviti mendulang emas secara haram kerana boleh mengundang bahaya selain mencemarkan alam sekitar. Kehebatan pemimpin UMNO bukannya datang daripada diri mereka semata-mata, sebaliknya datang daripada sokongan teguh anggota di peringkat akar umbi parti. Naib Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemimpin UMNO perlu sedar kedudukan dan jawatan dipegang mereka hari ini adalah suatu amanah yang diberikan anggota peringkat akar umbi parti. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata kebajikan mereka perlu diberi keutamaan dan jangan sekali-kali diabaikan kerana ia adalah kunci kepada kesatuan parti. Para pemimpin juga hendaklah mengetepikan protokol bagi mendekati rakyat yang seterusnya dapat memenangi hati dan minda rakyat untuk terus menyokong kerajaan. Jaga kebajikan anak buah kita di bawah. Jangan kira itu penyokong kita ke tidak, cawangan sokong kita ke tidak, ataupun perwakilan itu sokong kita atau tidak. Sekali kita menang, kita mesti adil kepada semua sekali ahli-ahli di cawangan. Barulah menang pilihan raya dengan baik. Kita perlu ketepikan protokol sebab kita mesti mendekati rakyat. We have to win the heart and the mind of the people. Kita mesti menguasai minda dan hati nurani orang ramai keseluruhannya. Kerana sayangnya orang ramai kepada pemimpin adalah kerana pendekatan yang baik pemimpin-pemimpin yang turun ke bawah. Beliau merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Jasin di Jasin, Melaka. Lembaga Tabung Haji TH menasihatkan semua jemaah haji Malaysia agar mematuhi segala arahan masuk jadual melontar di Jamrat semasa operasi masyair bagi mengelak berlakunya sebarang insiden tidak diingini. Ketua Rombongan Haji Datuk Said Salih Said Abdul Rahman berkata ini kerana TH dan pihak Muassasah Asia Tenggara telah mengatur jadual yang sesuai bagi semua jemaah untuk membuat lontaran. Datuk Said berkata pematuhan jadual melontar adalah penting kerana ia melibatkan isu keselamatan para jemaah. Para jemaah juga dinasihatkan supaya tidak pulang sendiri ke Kota Mekah bagi mengelakkan jemaah dari tersasar memandangkan mereka akan bertembung dengan jemaah-jemaah dari negara lain selain terpaksa berjalan dalam jarak yang jauh dalam cuaca panas. Ini kerana semua kenderaan kecil dilarang untuk memasuki kawasan masyair kecuali bas-bas yang telah disediakan dengan pelekat oleh muassasah. Setiap tahun akan ada juga beberapa jemaah haji yang satu, mereka akan pergi melontar di luar jadual yang telah ditetapkan. Jadi ini juga menjadi satu kesalahan kerana akan ditegur oleh kerajaan Arab Saudi
kerana rombongan Haji Malaysia tidak mengikuti jadual yang telah ditetapkan. Selepas itu mereka akan balik sendiri ke Mekah. Jadi saya mendapati bahawa perkara ini juga akan boleh mendedahkan para jemaah haji kepada isu-isu keselamatan. Beliau berkata demikian kepada petugas-petugas media ketika sesi taklimat mengenai operasi masyair di Mekah, Arab Saudi. Aktiviti melontar di Jamrat yang berakhir pada 13 Zulhijjah merupakan sebahagian daripada aktiviti masyair. Tambah Datuk Said, lokasi melontar di Jamrat bagi jemaah haji negara telah ditetapkan di tingkat 3 kompleks melontar sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Operasi masyair merupakan kemuncak ibadat haji melibatkan ibadat wukuf di Arafah bermula pada 9 Zulhijjah iaitu pada 11 September, diikuti dengan bermalam di Muzdalifah dan Mina. Hampir 3 juta jemaah haji dari seluruh dunia akan berada di Arafah pada waktu itu dengan lebih 22,000 daripadanya merupakan jemaah haji Malaysia. Sukan malam ini berdepan wajah baru Garuda, Harimau Malaysia bersedia. Juga Serena Williams catat sejarah menang Grand Slam terbanyak. Selasa ini, pasukan bola sepak Indonesia bakal turun beraksi buat kali pertama selepas digantung Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Jurulatih Harimau Malaysia Dato' Ong Kim Sui yakin skuad Garuda dengan wajah baru yang dikendalikan jurulatih Alfred Reid masih berupaya memberi saingan sengit. Malaysia akan bertemu Indonesia dalam aksi persahabatan kelas A di Stadium Manahan, Solo. Dan saya percaya Indonesia juga seperti kita di mana melakukan transition dengan ramainya pemain-pemain muda. Dan yang penting kita tahu Riedel dah bersama dengan pasukan Indonesia begitu lama. Dan saya percaya juga tiada berlainan daripada segi corak permainan Indonesia sebelum ini di mana beliau juga merupakan jurulatih pasukan Indonesia. Skuad Harimau Malaysia yang berlepas ke Indonesia pagi tadi turun dengan beberapa pemain muda. Kim Sui yakin semua pemain yang dipanggil menunjukkan kesungguhan dan mampu mempamerkan aksi terbaik. Senarai akhir pemain yang bakal beraksi akan ditentukan selepas 2 hari latihan di Solo. Ingin melahirkan dan mengembalikan kegemilangan sukan olahraga negara. Harapan itu diluahkan bekas atlet olahraga Malaysia dan pemenang pingat emas acara 800 meter kejohanan Asia 1985 B. Raj Kumar. Mendapat kerjasama Persatuan Olahraga Amatur Wilayah Persekutuan dan Persatuan Olahraga Selangor, Raj Kumar menganjurkan larian merdeka sejauh 21 km di kampung halamannya, Kuala Kubu Baru, Selangor. Pelepasan peserta larian dilakukan Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia OCM, Datuk Nafizuddin Muhammad Najib. My idea basically we wanted to build a lot of students from here to bring up to certain category and push them to Bukit Jalil School so that from there there's people to lead them to go. So for me to look for the grassroots kids to do some short selection to send it to Bukit Jalil. That's my main idea. Kelab olahraga Panther Ipoh mengungguli kategori lelaki terbuka dengan catatan masa 1 jam 16 minit 24 saat. Manakala kategori terbuka wanita dimenangi kumpulan pelari yang menggelarkan diri mereka Powerpuff Girl dan Mojo Jojo dengan catatan masa 1 jam 42 minit 39 saat. Pelumba dari pasukan Petronas Yamaha Maju Motor, Kasma Daniel Kasmayuddin sekali lagi muncul juara perlumbaan Capri bagi kategori CP130 di Lita Pasir Gudang, Johor. Selepas melakukannya di Terengganu bulan lalu, Kasma menguasai perlumbaan 18 pusingan itu dengan catatan masa 15 minit 52 saat sekaligus mengumpul 150 mata. Mereka bermula sekarang. Beraksi dalam lita kering dan panas, Kasma menerima tentangan sengit daripada pelumba harian Metro Y-Tech SCK Honda Racing Norizman Ismail pada pusingan ke-7 hingga pusingan ke-11.
Norizman bagaimanapun hanya mampu berpuas hati di tempat ketiga selepas dipintas pelumba Petronas Yamaha CKJ Ahmad Afif Amran pada 2 pusingan terakhir. Turut hadir menyaksikan aksi perlumbaan akhir dan menyerahkan trofi kemenangan bagi kategori CP130 Tengku Temenggung Johor Tunku Idris Iskandar Ibni Sultan Ibrahim. Bagi kategori CP115, pelumba persendirian dari Johor dengan menggunakan jentera Yamaha, Fakrusi Syakirin Rostam muncul juara dengan catatan masa 13 minit 54 saat. Beliau yang kini mengumpul 31 mata mengatasi juara pusingan ke-6 di Kemaman, Terengganu, Muhammad Akid Aziz dari Kuala Lumpur di tempat kedua. Tempat ketiga menjadi milik Azroy Hakim Anwar dari pasukan GV Honda UZ Racing. Sementara itu, juara pusingan ke-6 di Terengganu bagi kategori Wira, Muhammad Helmi Azman dari pasukan IUG BAFB Tech Racing sekali lagi mengungguli kategori itu. Muhammad Khawarizmi Muhammad Nasir kedua dan pelumba Idemitsu Koziyam Honda Racing, Muhammad Syafiq Izarik di tempat ketiga. Saudara Nasional 8 September berakhir di sini. Untuk penutup, kita saksikan program Fit Malaysia Peringkat Negeri 9 2016 Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Negeri 9 dengan kerjasama Kerajaan Negeri 9 di Dataran Rembau. 15,000 penyertaan diterima sekaligus mencipta rekod penyertaan paling ramai pada tahun ini. Ya, dan hadir sama adalah Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang juga Ahli Parlimen Rembau. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.